Okey, untuk tajuk gelombang, perkara yang awak perlu tahu ialah segala definisi-definisi yang terdapat dalam tajuk ni selalunya dalam SPM dia akan tanya pertama definisi dan itulah bahagian yang pelajar selalu miss markah, which is pelajar lupa dia punya term yang complete. Okey? Baiklah, yang pertama, macam mana gelombang itu terhasil? Okay, pertama awak kena cakap lah, gelombang terhasil disebabkan oleh getaran. Macam tu je. Gelombang terhasil disebabkan getaran. Okay. Next, ada beberapa jenis gelombang yang awak kena tahu. Awak kena buat nota, which is awak kena pecahkan jenis gelombang. Terdapat beberapa jenis gelombang. Okay? Gelombang pertama ialah gelombang progresif. Sila buat nota dalam bentuk jadual. So, senang nak bezakan. Okay? Gelombang progresif. So, dekat sini awak akan nampak contoh gelombang progresif. Dia ada dua. Satu, gelombang melintang. Satu lagi, gelombang membujur. Itu adalah nota yang pertama. Okay, next. Dekat bahagian sini pula, dia ada bagi tahu tentang gelombang jenis pegun. Okey, gelombang jenis pegun. Contoh gelombang pegun ialah gelombang alat-alat muzik seperti tali gitar. Okey. Next, notanya sambung dengan pengkelasan gelombang. Gelombang dikelaskan dalam, okay, ni pengkelasan tau. So, bila pengkelasan, awak boleh tulis tajuk pengkelasan, pecahkan dua jadual. Jadual pertama, gelombang mekanik. Jadual kedua, gelombang elektromagnet. Singkatan dia EM. Okey, gelombang mekanik. Mekanik, awak pernah dengar perkataan mekanik means dia adalah gelombang yang memerlukan pergerakan. So, bila ada pergerakan means dia ada push by tenaga. Dia ada tenaga yang terhasil. Okey, so bila ada tenaga, ada medium, terhasillah gelombang. Untuk elektromagnet, bezanya tak perlu medium. Medium ni ruang tau. Medium ni macam ruang. Tempat. Okay. Next. Contoh-contoh gelombang mekanik. Ni perlu. So, kalau awak nak simplify, awak boleh pakai short term je lah. Contoh, buat anak panah. Okay. Ataupun cahaya CHY. Contoh. Selebihnya 1, 2, 3. 1, 2, 3 ni perlu untuk membezakan nota awak. Okay. Contoh gelombang mekanik, air, bunyi. Dan contoh gelombang elektromagnet adalah gelombang-gelombang seperti gelombang radio, X-ray, gamma ray, okay, gelombang cahaya, which is boleh dipecahkan kepada 7 sinar pelangi tu. Semua tu dikategorikan sebagai elektromagnet. Okay. Bentuk-bentuk ini pula adalah cara profil dia bergerak. Okay. Untuk second pertama, dia akan bergerak dengan hala, kalau tengok cursor saya ni, dia akan bergerak dengan hala biru contoh. Kemudian dia akan turun dan turun dan turun. Macam awak main getah, awak lompat atas getah. Ada orang main permainan tu kan, zaman-zaman kat kampung kan. Macam tu lah. First, second, dia duduk atas tali getah tu. Kemudian bergetar ke bawah dan ke bawah dan ke bawah. Itu profil, bentuk. Profil itu bentuk. Kalau tengok gambar-gambar ni pun sama. Tapi saya boleh terang dekat bahagian selepas ni lah. Kita akan jumpa perkataan serenjang. Okey, jadi kita jumpa dekat sini. Melintang dengan membujur. Nanti dia akan terang lebih. Okey, kita turun lagi ke bawah. Ni dia. Ini maksud saya tadi. Kita mula dengan yang pertama. Awak explainkan nota tentang melintang. Melintang means apabila perambatan awak tu serenjang. Kalau awak masih ingat nota, serenjang maksudnya 90 darjah. Okay? So, 90 darjah means awak boleh bayang tak orang tengah hanyut dekat laut. Help, help. Betul. Dia macam hanyut, tenggelam, timbul. Tenggelam, timbul. So, medium awak ni adalah dipanggil sebagai objek yang bergerak. Tenggelam, timbul. Tenggelam, timbul. So, awak akan dipanggil sebagai arah getaran zarah.
arah getaran zarah, which is kalau tengok dekat buku teks ni, warna biru ni. Tenggelam atas, timbul turun. Kemudian awak punya body tu akan dihanyutkan ke permukaan air. Maksudnya awak akan, at the end of the day, awak akan terbaring dekat tanah kan, dekat pasir kan. So, arah rambatan awak adalah 90 darjah, menentang timbul tenggelam awak tu. Awak naik turun, tapi awak akan hanyut ke pasir. Maksudnya awak akan bergerak ke kanan. Macam tu. Tu maksud dia 90 darjah. Okay, contoh-contoh tadilah radio, cahaya, air. Itu antara contoh gelombang melintang. Okay, next. Untuk gelombang membujur pula, awak hafal huruf B je. Kalau tengok tangan sini, awak tak nampak Dekat video nanti saya akan tunjukkan record B, huruf B bujur means hanya satu saja awak boleh hafal. Gelombang bunyi. That's why tadi contoh-contoh pada tala yang awak tarik, tali yang main muzik tu kan. Itu antara contoh dia lah. So, rambatan dia bukan 90 darjah. Rambatan dia macam konsep gelang India. Orang India kan dia suka pakai gelang panjang-panjang. Mehendi merembu pisanam, dia nyanyi lagu Hindustan kan. So, dia punya gelang yang banyak tu, ibarat kalau awak tolak tarik tangan tu, gelang tu akan follow awak punya gerakan tangan. Tangan awak ke depan ke belakang, gelang tu pun akan ke depan ke belakang. Maknanya arah dia adalah selari. Arah dia selari. Okay. So, getaran ke kanan ke kiri. Rambatan pun ke kanan ke kiri. Macam tu. Okay, sekarang sila tengok istilah. Untuk melintang, istilah dia adalah puncak. Tempat yang awak timbul, puncak. Tempat awak tenggelam, lembangan. Okay. Sementara India punya gelang tadi, tempat yang mampat, which is rapat, kita panggil mampatan. Tempat yang meregang, kita panggil regangan. Nama-nama ni wajib hafal. Periksa suka tanya nama-nama ni. Okay, last one, awak akan belajar tentang term-term dalam raja. Okay, ni antara rambatan yang saya sebut tadi lah. Awak hanyut dekat laut, at the end of the day, awak akan ikut arah ombak dan akan terdampar di persisiran pantai. Contoh, so arah rambatan awak akan ke persisiran pantai. Tu yang tadi saya ceritalah. Okay, ni istilah-istilah. Pertama, amplitude. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris sama saja. Cuma bahasa Inggeris dia ada E kat belakang lah. Simbol amplitude ialah A. Dia adalah sejenis jarak. Tapi disebabkan dia adalah kuantiti vektor, ada arah. So, kita panggil dia sesaran lah. Okay, since amplitude ni maksimum, maksudnya apa tau? So, kalau tengok gambar graf ni, daripada paksi X, nampak saya punya cursor ni? Daripada paksi X, okay, awak pergi pada puncak maksimum, itulah sesaran maksimum. Daripada paksi X, saya ulang daripada paksi X, awak ambil pembaris, awak ukur ke atas. So, awak akan dapat satu jarak sesaran maksimum. Itu dipanggil amplitude. Okay. So, bila saya sebut jarak dan sesaran means unit perkiraan awak cm lah. Sebab buku kan, dalam buku bacaan awak kecil. Kalau dekat luar, SI unit baru meter. Okay, saya naik ke atas semula. Istilah kedua, tempo. Tempo in English, period. Okay, period. So, dia punya simbol ialah T. Unit, kalau saya sebut 10, maknanya 10 saat. 10 second. So, unit dia second. Okay. Dekat raja, awak kena tengok paksi X tau. Kalau paksi X awak tu adalah masa, awak punya rambatan tu akan kita panggil period. Tengok ni. Okay, tengok paksi X ni. Cursor saya ni. Nampak tak ni? Apabila paksi X awak itu adalah masa, jarak hujung ke hujung yang sefasa. Perkataan sefasa kena clear bermakna, kalau dia jumpa daripada hujung kiri bukit ke hujung kiri bukit yang selepasnya. Maknanya dia tak ada selang, dia terus sambung. Contoh, hujung kiri bukit sambung ke hujung kiri bukit seterusnya. So, itu akan dipanggil satu tempoh. Okey? Okay, andai kata saya nak relatekan dengan frekuensi, formula dia adalah frekuensi equal to 1/T. Awak boleh tengok info warna kuning ni. Ni pun penting, sila buat bentuk nota. Frekuensi equal to 1/period.
Okey, andai kata paksi X awak ditukar kepada jarak, okey, tengok profil ni, profil. Andai kata paksi X awak ni yang saya gerak-gerakkan ni ditukarkan kepada jarak, bermakna tepi bukit sebelah kiri ting 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 sefasa dengan tepi bukit seterusnya sebelah kiri juga. Satu jarak ini dipanggil sebagai lambda. Lambda, dengar saya sebut lambda. Lambda itu bermaksud panjang gelombang. Bentuk dia macam huruf lam alif ni. Macam lam alif. Pelajar India dia mungkin tak kenal lam alif, kena baca alif bata. Okey, lam alif ni dia macam huruf Y terbalik ni. Saya ulang Kalau paksi X jarak, awak perhatikan lambda. Jarak juga kan, panjang kan. Tapi kalau paksi X awak masa, awak akan perhatikan tempoh. Okey. Last one. Sila tengok kotak tadi. Apabila dia berkaitan dengan laju, terakhir sekali awak akan nampak dia ada kaitan dengan formula yang bawah sekali ni. Warna pink bawah sekali. Tolong hafal. V sama dengan F lambda. Laju sama dengan frekuensi darab panjang gelombang. So, inilah yang awak akan belajar hari ini.